Dalam kitab sebut, apabila bulu-bulu kita putih, itu tanda malaikat maut dah datang jumpa kita. Bila gigi kita sudah luruh, satu persatu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kematian makin hampir. Nak tanda pasti mati memang. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma rzuqna al-fahma wal 'ilma wal 'aqla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kami taufik dan hidayah. Dan kau berikanlah juga taufik dan hidayah ahli qaryah ini dan kampung ini, ya Allah. Agar siapa yang tak suka datang masjid sembahyang berjamaah, dan mereka ada yang tak suka datang menuntut ilmu, bukakanlah hati-hati mereka, ya Allah. Agar rumah engkau dipenuhi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang berjamaah dan menuntut ilmu engkau, wahai Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumahnya sembahyang fardu maghrib berjamaah. Dapat pula kita duduk dalam majlis ilmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis menyebutkan, hadis ini cukup masyhur, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimi wal muslimat khair talib. Talib ni adalah penuntut ilmu. Fardu ke atas kamu lelaki dan perempuan menuntut ilmu fardu ain. Jika kamu tahu di kampung kamu, di qaryah kamu, di pejabat kamu, di negeri kamu, kamu berada di dalam negeri kamu dan di dalam rumah kamu, di dalam qaryah kamu, kamu tahu ada majlis ilmu, kamu tak datang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikhawatiri kamu keluar daripada dunia. Keluar daripada dunia itu adalah mati. Dikhawatiri tidak beriman. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang utusan Allah, seorang kekasih Allah, seorang wali Allah yang cukup hebat. Namanya berada di dalam salat, namanya berada di tiang aras, namanya berada di dalam syurga Allah, namanya berada di rumah-rumah Allah. Di dalam salat Allah memberi salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi jawab, Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ini hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita sama-sama meraihkan tentang majlis ilmu. Sama-sama kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Sebab kita ni semua bakal-bakal jadi jenazah. Yang paling cepat mati yang tak datang majlis ilmu. Ingat kita ni semua mati. Bila kita mati, orang akan mandikan kita. Dan orang akan kafankan kita. Orang akan bawa kita masuk dalam keranda. Orang akan pikul kita, bawa di tanah perkuburan. Kita banyak harta lah macam mana sekalipun, rumah kita besar lah, banyak duit kita dalam bank lah tuan-tuan, kita akan mati, kita akan tinggal di dalam tanah, duduk seorang diri di dalam tanah. Yang boleh tolong kita di dalam kubur, apabila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. Yang boleh tolong anak Adam ni di dalam kubur, yang pertama waladun salihun, anak yang saleh. Ini berlaku pada zaman awliya. Seorang wali Allah dia bermimpi. Ada seorang hamba Allah, dia sudah mati, sudah dikebumikan ke dalam liang lahat. Wali Allah ni dia bermimpi. Apa kata wali Allah ni?
dalam mimpinya dia melihat seorang pemuda, dia ditempatkan tempat-tempat yang cilaka, tempat-tempat yang hina di alam barzakh. Pada satu hari pula, wali Allah ni bermimpi pula dengan seorang pemuda. Pemuda ini diletakkan tempat-tempat yang bahagia. Maka wali Allah ni dalam mimpi ni dia bertanya dengan seorang pemuda, "Wahai pemuda, aku nak tanya dengan kau. Pada hari yang pertama aku bermimpi engkau diletak tempat yang cilaka, tempat yang penuh sangat yang menakutkan, dengan ularnya, dengan apinya, tempat yang mengerikan. Pada satu hari pula aku bermimpi engkau di tempat yang bahagia." Kata pemuda ini di dalam mimpi itu, apa kata pemuda itu? Kita buka dalam kitab Durratun Nasihin, cerita ni ada. Kata pemuda itu, wahai lelaki yang soleh, semasa engkau bermimpi aku di tempat yang cilaka, tempat yang hina, aku diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan aku kepada Allah. Aku banyak dosa kepada Allah. Pada satu hari, lalulah pemuda yang soleh di tanah perkuburan. Dia menghadiahkan surah Ikhlas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia menghadiahkan kepada aku semasa dia lalu di tanah perkuburan. Kehebatan ayat-ayat suci Allah dan surah Ikhlas, aku diampunkan dosa aku oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku diletak tempat-tempat yang baik. Sebab itu tuan-tuan, pentingnya kita ini berkawan dengan orang soleh. Pentingnya kita ini apabila kita ada anak yang soleh. Kalau kita ada anak yang soleh, kita cukup beruntung. Waladun solehun, anak yang soleh. Itu tuan-tuan kalau bertemu dengan anak-anak tuan-tuan ataupun menantu, ataupun anak kandung ataupun anak menantu, tuan-tuan bagi tahu dengan mereka, jangan lupa doakan ayah. Jangan lupa doakan mak, kerana doa kamu, bapa memerlukan doa kamu semasa bapa hidup dan semasa bapa tinggal di alam barzakh. Dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepada aku akan perkenankan permintaan kamu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Contoh masjid kita, rumah Allah yang berada di kampung, tuan-tuan. Ada sahabat-sahabat yang tidak mahu datang sembahyang berjamaah. Sibuk dengan dunia dia, sibuk dengan Facebook dia, sibuk dengan Instagram dia, sibuk dengan TV, dia tengok drama pada waktu-waktu maghrib, sibuk dengan TikTok dia. Tuan-tuan berdoa minta kepada Allah agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan mereka, kerana mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan sayangkan, kasihkan mereka, kasihkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya la yarham wa la yurham. Siapa yang mengasihani, dia dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan, tazkirah pada malam ni dengan bertajuk adalah mati. Mim alif ta ya, mati. Kita semua akan mati. Akan matilah tuan-tuan. Itu akhir hidup kita adalah mati. Semua akan mati. Engkau menteri, engkau YB, engkau siapalah sekalipun, tetap mati. Bila kita mati, sebelum kita nak mati, di aras ada satu pokok yang bernama pokok tubak. Pokok tubak ni setiap daun ada nama fulan anak si fulan. Bila daun ni jatuh, malaikat maut akan ambil daun ni, dia akan cari orang ni nak ambil nyawa atas perintah Allah. Siapa nak panjang umur? Dua kaedah kata ulama. Yang pertama, perbanyak berdoa. Yang kedua, rajinlah sedekah. Rajinlah tolong orang. Ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia duduk dengan seorang pemuda yang soleh. Maka datanglah malaikat maut bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Wahai Nabi Allah Ibrahim, pemuda yang baru keluar daripada rumah kamu tu, esok aku nak ambil nyawa dia. Apa kata Nabi Ibrahim? Esok pemuda ni nak berkahwin. Pemuda ni nak bernikah. Apa kata malaikat maut? Aku tidak peduli dia nak nikah, dia nak apa, aku atas perintah Allah
untuk mengambil nyawanya, aku akan ambil nyawanya atas perintah Allah. Nabi Ibrahim tak beritahu dengan pemuda ni sebab ini adalah rahsia Allah. Pemuda ni balik esok harinya, hari yang kedua, hari minggunya, bulannya, tahunnya, pemuda ni masih hidup lagi sampai umurnya 70 tahun. Nabi Allah Ibrahim bertanya dengan malaikat maut, wahai malaikat Israel, malaikat maut tu yang dalam nasi orang selalu buat tu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Tu bila orang mati, kehinggapan, kiam. Nanti kita semua macam tu lah. Itu Nabi Allah Ibrahim bertanya dengan malaikat maut. Engkau kata 70 tahun yang lalu engkau nak ambil nyawa dia, kenapa sekarang dia masih hidup? Kata malaikat maut, wahai Nabi Allah Ibrahim, aku diperintah oleh Allah 70 tahun yang lalu untuk ambil nyawa pemuda ni. Sebelum aku nak ambil nyawa pemuda ni, dia dalam perjalanan, dia sedekah, infakkan hartanya 7 dirham atas perintah Allah. Kata Allah, jangan ambil nyawa lagi pemuda itu kerana dia menyedekahkan hartanya pada jalan aku 7 dirham, panjangkan umurnya 70 tahun. Nampak, ini kelebihan orang sedekah, kelebihan orang tolong orang. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan orang jangan sombong. Jumpa sesiapa sekalipun, bagi salam. Jumpa siapa sekalipun, hendaklah kita memberi senyuman. Dalam hadis daripada Imam Bukhari, akhir zaman bila dunia dekat dengan kiamat, sekarang dunia dekat dengan kiamat, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah tu, dia mendapat pahala 100 mati syahid. Ini kelebihan sesiapa yang menghidup sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kaedah pakai serban. Tuan-tuan tengok sendiri, punya ramai-ramai dalam rumah Allah yang pakai serban, aku dan anak aku je. Tuan-tuan tahu serban ni pakaian siapa? Pakaian Nabi. Serban ni pakaian siapa? Pakaian malaikat Allah. Ini adalah mahkota malaikat Allah. Kenapa bila dah mati, orang itu dah mati, dia pakaikan serban? Sebab apa? Tak guna. Kalau dah mati, dia pakaikan serban, tak dapat pahala bagi si mati. Tuan-tuan, tak dapat pahala. Yang hidup ni, yang dapat ni bagi yang hidup. Itu yang dalam hadis sebut, apabila meninggalnya anak Adam, terputus segala amalan. 3 benda sahaja yang boleh tolong si mati. Yang pertama, waladun solehun, anak yang soleh. Kalau tuan-tuan ada anak yang soleh, tuan-tuan beruntung. Kalau tuan-tuan ada anak PUBG ya, rugi ya. Anak yang sibuk TikTok ya, rugi lah tuan-tuan. Kita hidup ni 2 kali ya. 2 kali je hidup. Keluar daripada perut mak, kita hidup dekat dunia sekali. Lepas tu kita mati. Bila kita mati, kita punya jasad simpan dalam tanah. Dah letak dalam tanah ratusan ribu tahun. Bukannya sehari 2 hari. Nanti kita dibangunkan daripada kubur. Bila dunia dah habis kiamat, dibangunkan balik. Malaikat Israfil meniup sangkakala, kita bangun. Bila kita bangun, kita hidup kali kedua. Kenapa hidup kali kedua? Hidup kali kedua kekal abadi. Tak matilah. Jika dia ni orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia dimasukkan ke dalam syurga Allah atas rahmat Allah. Jika hamba ni hidup dekat dunia, banyak melanggar perintah Allah, orang azan, rumah dekat masjid, dekat dengan masjid, dia dengar orang azan, dia tak datang sembahyang berjamaah, nanti masa matinya susah. Dalam hadis pula daripada Imam Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesiapa yang mendengar azan, dia dengar azan, bukan tak dengar, dia dengar. Dia tak datang sembahyang berjamaah.
dia sibuk dengan dunia dia. Maghrib basuh kereta, maghrib basuh motor, maghrib sibuk di kedai makan tanpa uzur syarak. Orang itu sembahyang sah, tapi Allah tak terima sembahyang dia. Tuan-tuan tahu apa neraka Sakar? Neraka ini berbeza dengan syurga. Syurga ni dia ada 8. Syurga ada 8. Satu khas pintu yang bernama Babud Duha. Esra dia ada 9. Pintu ada 9. Berbeza neraka. Neraka ni dia 7. Neraka yang paling bawah sekali neraka Jahannam. Neraka Sakar khas bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meringan-ringankan sembahyang, yang tak sembahyang mereka dihumban ke dalam neraka Sakar. Kita buka dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi, apa kata Allah? Ma salakakum fi Sakar? Kenapa kamu dihumban ke dalam neraka Sakar? Penduduk neraka Sakar ni dia jawab, lam nakum minal musallin. Kami dihumban ke dalam neraka Sakar sebab kami tak sembahyang, sebab kami meringan-ringankan sembahyang. Orang azan kami dengar, kami tak datang, kami sibuk dengan dunia kami. Ingatlah tuan-tuan, kita punya umur makin lama bukan makin panjang umur, kita punya umur makin lama dekat dengan mati. Tuan-tuan kena ingat, kita punya bulu-bulu semua dah putih. Haji pun dah duduk atas kursi, itu tanda dah dekat dengan mati. Tuan-tuan, dalam kitab sebut apabila bulu-bulu kita putih, itu tanda malaikat maut dah datang jumpa kita. Bila sendi-sendi kita sakit, itu tanda malaikat maut dah datang jumpa kita. Bila mata kita rabun, kita dah pakai cermin mata, itu tanda malaikat maut dah datang jumpa kita. Bila gigi kita sudah luruh, satu persatu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya kematian makin hampir. Nak tanda pasti mati ni. Tengoklah malam ni, siapa yang mati malam ni? Siapa yang mati besok pagi? Siapa yang mati minggu depan? Siapa yang mati tahun depan? Tunggu aja. Tuan-tuan. Sebab itu kena banyak kumpul amal soleh. Kena banyak kumpul amal soleh. Kena banyak kumpul amal soleh. Kita buka dalam kitab tasawuf. Hamba Allah itu adalah kekasih. Dia nak bertemu dengan Tuhannya. Tuhannya itu adalah kekasih. Kekasih nak bertemu dengan kekasih. Dia membawa hadiah-hadiah. Apa itu hadiah nak kita berikan kepada Allah? Adalah amal soleh. Tapi amal soleh ni ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal soleh yang Allah tak terima. Amal soleh yang takabur, amal soleh yang riak, amal soleh yang tidak ikhlas sebenar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni beruntung. Tuan-tuan duduk 1 jam dalam majlis ilmu. Satu pendapat mengatakan dia dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat pahalanya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kita nak sembahyang sunat tak lagat tuan-tuan? Mana lagat? Tuan-tuan tengok sendiri tadi datang masjid pun lambat. Sembahyang berjemaah. Berapa ramai sembahyang berjemaah tadi? Tuan-tuan kena muhasabah. 2021 semayang berjemaah tak ramai. Tuan-tuan tunggu nanti bila Dajjal makin dekat muncul Dajjal. Dalam hadis sebut makin lama rumah Allah makin tak ada orang. Tuan-tuan lupa masa PKPD Masjid Surau orang tak boleh masuk. Kunci masjid tak boleh masuk. Semayang dekat rumah. Kita kat rumah berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, bukalah rumahmu. Minta dengan Allah. Allah buka masjid. Bila Allah dah buka masjid, orang tak mau datang masjid tak. Mereka sombong dengan Allah. Mereka langgar perintah Allah. Masjid tak mau datang. Stadium yang jauh-jauh sanggup datang tengok bola. Tuan-tuan, ingatlah tuan-tuan. Tuan-tuan lupa siapa dia Firaun, siapa dia Qarun,
Siapa dia Namrud? Mereka melawan hukum Allah. Allah tenggelamkan bumi. Tuan-tuan lupa semasa tsunami tahun 2004. Berlaku tsunami satu dunia. Banyak negeri ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Indonesia berapa banyak pulau ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab ramai pada ketika itu mereka melawan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah tuan-tuan. Dunia bila dekat kiamat, Allah cabut paku bumi. Apa itu paku bumi? Paku-paku bumi itu adalah ulama-ulama akhirat. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat meninggal dunia, Rasulullah sendiri yang menyampaikan Islam, mengajak orang, mengajak umatnya kembali kepada Islam, masuk Islam, ikut hukum Allah. Bila wafatnya Nabi, hadisnya berbunyi di dalam kitab Anak Kunci Syurga yang berbunyi, la nabiyal ba'da. La ni tak ada. Bila aku tak ada siapa. Nabi dah tak ada selepas aku. Yang ganti ke tempat aku, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah yang ganti tempat aku. Ulama lah yang menjalankan tugas-tugas aku. Tapi akhir zaman, ramai orang benci ulama, orang maki ulama, orang hina ulama. Tunggulah tuan-tuan. Dalam hadis sebut, satu pendapat mengatakan ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jenazah itu seorang hamba Allah, dia baru meninggal dunia. Sudah dimandikan, sudah dikafankan, letak di dalam keranda. Nak sembahyang jenazah. Bila nak sembahyang jenazah, keranda ni, jenazah ni bergerak-gerak, bergerak-gerak. Kata Sayyidina Abu Bakar, tengok dalam keranda ni ada apa? Sahabat buka keranda, dalamnya ada ular. Sahabat nak ambil kayu, nak pukul ular. Atas perintah Allah, ular ni mengucap dua kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai manusia, kenapa engkau nak pukul aku? Kenapa engkau nak seksa aku? Aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab si mati. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, apa kesalahan si mati semasa hidupnya? Ular ni berkata atas perintah Allah. Apa kata ular ni? Wahai hamba Allah, si mati ni semasa hidupnya dia salah dengan Allah tiga perkara. Pertama, apabila azan berkumandang di rumah-rumah Allah, dia tak datang sembahyang berjamaah. Ni bukan cerita dongeng, hadis sahih. Kita buka dalam hadis Imam Bukhari. Yang kedua, salah si mati ni, dia tidak mengeluarkan zakat. Berapa ramai orang tak keluar zakat, tuan-tuan? Zakat duit KWSP, zakat duit sinar, wajib zakat. Jangan tahu dapat duit ya, tuan-tuan. Ingat, bila cukup nisab dia, cukup masa dia, kena zakat. RM1,025. Kena ingat tu tuan-tuan, jangan suka-suka dapat duit. Kita akan bertemu dengan Allah sebab kita adalah hamba Allah. Yang ketiga, salah si mati ni, hidupnya tak mau mendengar nasihat daripada ulama, iaitu hidupnya tak mau menuntut ilmu. Hidupnya sibuk dengan dunianya sahaja. Itu bahayanya siapa hidup dekat dunia tak mahu menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggulah nanti bila mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Roh akan keluar. Itu bila orang nak mati, roh dia daripada kaki naik sampai ke lutut. Dia punya lutut dah sejuk. Naik sampai ke paha. Paha dia sejuk. Naik sampai ke sini. Naik sampai sini. Itu akan ada satu bunyi. Tuan-tuan kena tunggu. Orang mati kena ziarah. Orang mati kena ziarah orang tengah sakaratul maut. Lepas itu ulama kata makruh duduk di kepala orang tengah sakaratul maut. Bila orang nak mati, datanglah iblis.
Orang buka dalam kitab Durratun Nasihin, cerita seorang wali Allah. Dia sakaratul maut, iaitu Syekh Zakaria. Syekh Zakaria ni apabila dia di dalam sakaratul maut, sahabatnya datang dekat Syekh Zakaria mengajarkan kalimah thayyibah, kalimah tauhid. Wahai Syekh Zakaria, mengucaplah kamu, menyebutlah kalam Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Syekh Zakaria menggelengkan kepalanya. Diajarkan lagi oleh sahabatnya, wahai Syekh Zakaria, sebutlah kalam Allah, la ilaha illallah. Syekh Zakaria menggelengkan kepalanya lagi. Sampai yang kali ketiga pun dia menggelengkan kepalanya lagi. Atas kehendak Allah, Syekh Zakaria ini masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Syekh Zakaria tersedar, apa kata Syekh Zakaria? Dia bertanya kepada sahabatnya. Sahabatnya pun bertanya dengan Syekh Zakaria, wahai Syekh Zakaria, semasa kamu aku ajarkan kalimah tauhid, kenapa engkau menggelengkan kepalamu? Apa kata Syekh Zakaria? Semasa aku tengah bertarung dengan sakitnya mati itu, maksudnya tengah bertarung tengah sakaratul maut, datanglah iblis membawa segelas air. Apa kata Syekh Zakaria? Kata iblis, wahai Syekh Zakaria, kamu haus? Sebab orang nak mati ni dia haus. Kamu haus? Ya, aku haus. Kalau kamu haus, kamu tinggalkan agama kamu. Itu yang aku gelengkan kepala. Aku gelengkan kepala bukan aku tidak mahu mengucap kalimah tauhid. Aku menggelengkan kepala, aku tidak mahu mengikut kehendak iblis. Itu yang kali kedua yang kau geleng, wahai Syekh Zakaria, kenapa kau gelengkan kepalamu? Kata iblis, wahai Syekh Zakaria, kau ikutlah agama aku dengan kau ikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tinggalkan agamamu. Aku menggelengkan kepala lagi. Tu jahatnya iblis, tuan-tuan. Apabila kita nak mati, iblis akan bawa air. Tuan-tuan tunggu wajah nanti. Iblis ni, tuan-tuan, lepas tu jamban tu tempat syaitan, padang bola tempat syaitan. Tuan-tuan buka dalam hadis, di antara padang tempat berhimpunnya, di antara padang dan bukit tempat jin eprit. Siapa maghrib main bola lagi, tu jin eprit dah tu, tuan-tuan. Maghrib bukan nak pergi masjid, maghrib bukan nak balik rumah, mandi siap-siap pergi rumah Allah. Ingatlah, rumah Allah ni kita hendak pergi, kita tak mahu pergi, nanti bila kita mati, orang bawa kita datang rumah Allah. Untuk apa? Semayang jenazah. Inilah rumah Allah. Dalam hadis sebut apa? Bila dunia akhir zaman dekat dengan kiamat, setiap kampung ada rumah Allah, setiap negeri ada rumah Allah, di mana-mana ada rumah Allah, tetapi di dalamnya tidak ada penghuni di dalamnya. Benar? Tuan-tuan tengok sendiri ya. Mana ada orang? Orang tak ada, tuan-tuan. Ya, orang sibuk dengan dunia. Ingatlah, tuan-tuan, ya. Jangan tak datang rumah Allah. Jangan kita melawan hukum Allah. Itu penduduk syurga ni tak ramai. Dalam hadis yang sahih, penduduk syurga, seorang penduduk syurga, 999 penduduk neraka. Sesiapa yang baca Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ini hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang baca lepas maghrib 3 kali, ataupun dia baca lepas subuh 3 kali, ataupun dia baca setiap fardu 3 kali, syurga mengadu dengan Allah, wahai Allah, masukkan hamba engkau di dalam syurgamu. Jangan tak baca. Tadi maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Hadis sahih. Siapa baca 7 kali dengan hudurnya, dengan sebenar-benarnya minta kepada Allah, seandainya namanya berada di pintu neraka pada hari ini, Allah padamkan pintu, Allah padamkan namanya di pintu neraka.
Apa? Kelebihan baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Api yang tuan-tuan pasang rokok tu, api yang tuan-tuan masak Maggi, masak tom yam tu, tuan-tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab, buka dalam kitab Nasaihul Ibad, buka dalam kitab Bakhrul Madhi, buka dalam kitab-kitab yang lain, cerita malaikat Jibril bertemu dengan malaikat Malik. Kata malaikat Jibril, wahai malaikat Malik, aku diperintah oleh Allah untuk meminta api untuk diletakkan di bumi. Kata malaikat Malik, engkau nak api sebesar mana? Kata malaikat Jibril, aku mahu sebesar buah biji kurma. Kata malaikat Malik, seandainya engkau ambil api sebesar biji buah kurma, maka hancurlah bumi. Tu api sebesar buah kurma. Kata malaikat Jibril, wahai malaikat Malik, berikanlah aku sebesar atom, iaitu sebesar debu. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, aku bagi engkau sebesar debu ni, engkau kena cuci dulu 70 kali dengan air sungai. Baru engkau boleh letak di atas gunung-gunung. Dan kau pulangkan balik kepada aku untuk diletakkan dalam jurang api neraka Allah. Itu yang sampai sekarang gunung-gunung berasap. Dah dicuci 70 kali dengan air sungai sebesar debu. Inilah api neraka Allah. Tuan-tuan, janganlah kita dimasuk ke dalam api neraka Allah. Api dunia ni pun kita tak tahan, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahan, nanti balik rumah, bini dah tidur, buka dapur gas, telanjang, duduk area tu. Terbakar tak tuan-tuannya pistol tu. Kalau tak terbakar, tak apa lah, tuan-tuan. Jangan main-main dengan api neraka Allah. Lagi satu orang isap rokok, dengar baik-baik. Dalam syurga tak ada rokok. Kenapa tak ada rokok? Dalam syurga tak ada api. Tapi kalau nak minta rokok dengan malaikat, malaikat boleh bagi rokok. Tapi nak pasang rokok, kena pergi ke neraka. Faham? Ingat dah orang isap rokok, tuan-tuan. Ya? Kalau boleh berhenti, berhentilah isap rokok. Tak boleh berhenti menyorok. Sebab dia ahlak. Tuan-tuan, tentera Islam ni, pejuang Islam ni, dia tak isap rokok. Sebab rokok ni busuk, bau jamban. Faham? Ya? Isap rokok, mulut bau busuk. Semayang, tiga orang ganggu orang semayang, bau busuk, tuan-tuan. Lepas tu ulama suruh, Nabi suruh, sebelum semayang, gosok gigi dengan kayu sugi. Doanya yang berbunyi, Allahumma takhir fami wa nawir qalbi wa kharim jasadi alan nar. Wa kharim jasadi alan nar. Minta dengan Allah, diharamkan jasad kita ni daripada api neraka Allah. Satu pendapat mengatakan lagi, apa kata Rasulullah SAW dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali. Kitab ni dinukilkan hadis ini daripada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Jikalah tidak memberati kepada umatku, aku mewajibkan umatku bersugi. Tuan-tuan, bersugi ni. Ya? Apa kelebihan bersugi? Siapa bersugi? Percakapan hikmah. Siapa bersugi? Nanti mati boleh sebut La ilaha illallah. Siapa bersugi? Lambat rabun matanya, tak lambat rabun. Siapa bersugi? Kuat tulang-tulang belakang. Siapa bersugi beramal dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, menghadamkan penyakit, menghadamkan makanan-makanan di dalam perutnya. Ini kelebihan bersugi. Baiklah tuan-tuan, baru mula tadi mukadimah. Ada sejak ada berapa tahun? Minit? 40? Baru 40 minit. Pembayaran 1 jam, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, 1 jam berhenti, ya. Mim alif ta ya mati. Ya, belum lagi ni baru mukadimah ni, tak cerita mati, tuan-tuan. Tak cerita mati, ya. Mim adalah ma'rifatullah. Itu ulama-ulama tauhid mengatakan, jika kamu nak kenal Allah, kamu kena kenal diri. Kena kenal lah diri itu bodoh, diri itu hina, diri itu fakir, diri itu lemah. Ni hina. Kita ni miskin. Mana ada kaya? Tak ada siapa kaya, kita ni miskin. Rumah Allah punya, kenderaan Allah punya, tanah Allah punya, duit Allah punya. Itu bila kita mati, kita tak bawa harta, tak bawa dunia.
kain kapan ni tuan-tuan. Mati ni kita bawa apa? Amal soleh. Itu mati. Orang bungkuskan dengan kain kapan. Orang baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kita duduk tepi tu dengar. Ingat, jangan tak baca Quran. Hidup ni jangan tak baca Quran. Kita muhasabah daripada pagi tadi sampai malam ni, kita baca Quran berapa ayat? Orang yang selamat dalam kubur ni, orang yang baca Quran. Quran yang boleh tolongnya, boleh jadi peguamnya di dalam kubur. Tengok kanan, tanah. Tengok kiri, tanah. Tengok atas, tanah. Gelap, lampu tak ada dalam kubur. Farji'na na'mal saliha inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah. Ya Allah, baliklah kami ke dunia, kami dah yakin, kami nak beramal soleh. Dah tak boleh ha? Nak baca Quran tak boleh dah. Dah jadi mayat. Tuan-tuan, ni dah tak ada apa ya. Duduk dalam tu 7 kaki, lebar 3 kaki, duduk dalam tanah, sorang-sorang dalam tu. Tetapi ada jenazah yang dalam kubur dia bahagia. Siapa jenazah yang bahagia? Siapa si mati yang bahagia? Yang mati di dalam beriman. Itu yang malaikat datang. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud? Siapa Tuhan yang kamu sembah? Tuan-tuan ingat malaikat Munkar Nakir ni macam pegawai JPJ, macam pegawai custom, macam wakil rakyat, macam security agency. Malaikat Munkar Nakir ni tuan-tuan, matanya kebiru-biruan, wajahnya hitam, tubuhnya hitam. Dia memegang satu cemeti daripada api neraka Allah. Dalam hadis menyebutkan, seandainya cemeti itu dipukulkan ke gunung Uhud, maka runtuhlah gunung Uhud. Itulah malaikat Munkar Nakir yang akan bertemu kita di dalam kubur. Dah siap-siap ke tuan-tuan kumpul amal soleh? Ada orang tidur-tidur mati, tuan-tuan. Ada orang pergi kerja tak balik rumah, aksiden mati tengah jalan. Ada orang makan-makan tengah makan mati, tercekik tulang. Kita ni semua pasti mati. Nak tak nak, pasti mati. Tak boleh lari daripada kematian. Yang last kali mati adalah malaikat maut. Itu bila dunia hancur, langit runtuh, air semua bergelombang, gunung runtuh, malaikat-malaikat semua dah diambil nyawa. Tinggal 4 malaikat. Malaikat Israfil, Jibril, Mikail, Israel. Itu kata Allah, wahai maut, engkau ambil nyawa sahabat-sahabat engkau. Itu yang malaikat maut ambil nyawa malaikat Jibril, ya, roh malaikat Israfil, roh malaikat Mikail ambil. Itu kata Allah, wahai maut, engkau ambil nyawa kau sendiri. Itu yang malaikat maut baru nak sentap dia punya roh, nyawanya keluar daripada tubuhnya. Kata malaikat maut, wahai Allah, sakitnya mati. Kalaulah aku tahu, jikalau aku tahu macam ni sakitnya mati, aku tarik, aku keluarkan roh daripada tubuh-tubuh umat Nabi Muhammad SAW yang beriman dengan perlahan-lahan. Hati ni sakit tuan-tuan. Dalam satu pendapat mengatakan, dia sakit ni, mati ni seperti ditikam 300 bilah pedang. Inilah sakit mati. Itu bila orang nak mati dia tengok atas.
Nak mati dalam beriman, jangan lupa baca lepas maghrib. Allahumma barikni fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barikni fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barikni fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barikni fil maut wa fi ma ba'dal maut. Ini adalah hadis daripada Ummul Mukminin Siti Aisyah. Itu kata Rasulullah SAW, siapa baca 25 kali lepas salat fardu, matinya di dalam beriman. Siapa baca penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baca 3 kali tadi maghrib. Mati malam ni, mati husnul khatimah. Orang mati husnul khatimah ni, jasadnya tak makan di ulat. Jasadnya, tubuhnya tak ada makan di cacing. Tanah jaga dia, tanah tak himpit dia. Kita buka dalam kitab ni. Dalam kitab Duratul Nasihin. Itu yang wafatnya Fatimatul Zahra. Meninggal dunianya Fatimatul Zahra. Seorang wali Allah bagi wanita. Itu yang Sayyidina Ali karamallahu wajhah bawa jenazah Fatimatul Zahra di tanah perkuburan. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Wahai tanah, aku bawa ni seorang anak Nabi, seorang kekasih Allah, wanita salihah, wanita syurga. Engkau jaga dia baik-baik. Apa kata tanah? Wahai Ali, aku ni tanah, tugas aku siapa masuk dalam perut aku, siapa yang melanggar perintah Allah, hidup dekat dunia melanggar hukum-hukum Allah, tak sembahyang fardu 5 waktu, menentang syariat Nabi Muhammad SAW, menentang hukum Allah, masuk aja dalam perut aku himpit jasadnya, aku himpit jenazahnya sampai hancur tulang rusuknya. Ini kata tanah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi yang kau bawa ni adalah kekasih Allah, adalah wanita salihah, wanita syurga. Aku jaga dia baik-baik sampai dunia kiamat. Sebab itu orang perempuan kena dengar baik-baik. Orang perempuan ni kalau dia tengking suami dia, dia lawan suami dia, menyusahkan suami dia, sakitkan hati suami dia, sembahyang fardu 5 waktu sah, tapi Allah tak terima sembahyang dia. Dia tutup aurat lah, labuh tutup aurat. Tapi kalau dia sakitkan hati suaminya, tengking suaminya, derhaka dengan suaminya, Allah tak terima segala amalan-amalan wanita tu. Ingat ni orang perempuan belakang tabi, dengar ni, jangan lawan suami kamu. Ingat tuan-tuan, lepas tu ada bini ni ajar dia tentang agama, didik dia tentang agama. Firman Allah, apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Neraka Allah ni tuan-tuan, di jurang api neraka ada satu tasik yang bernama tasik Lam-Lam. Dalam neraka Allah ada sungai yang bernama Sungai Gayu. Dalam neraka Allah ada anak-anak parit yang bernama Al-Hab. Isi dia bukan air, isi dia adalah nanah dan darah penduduk neraka. Seandainya satu titik jatuh dekat dunia ni, darah dan nanah isi-isi sungai neraka ni jatuh dekat dunia, jatuh dekat bumi ni, hancur bumi. Itu perbanyaklah minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Banyak minta ampun kepada Allah. Orang yang perbanyak istighfar minta ampun kepada Allah, dia dalam rahmat Allah.
Tuan-tuan nak hajat tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mahu urusan tuan-tuan selesai. Tuan-tuan mahu segala masalah tuan-tuan selesai. Tuan-tuan mahu semua selesai. Jangan tinggal istighfar minta ampun kepada Allah. Penghulu zikir adalah istighfar. Raja selawat adalah selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi nadim. Ini raja selawat. Tuan-tuan, ya. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Sejam dah pun. Dah sejam. Tengok tuan-tuan mau tengok aku macam tak puas hati, biar aku berhenti cepat, tuan-tuan, ya. Sebenarnya aku nak balik dah. Aku dah 3 hari tinggal rumah, tuan-tuan, ya. Aku nak balik ke Selangor, nak balik di madrasah aku. Aku ditinggal di satu sekolah. Baiklah, aku ta'aruf dalam Islam. Kalau tuan-tuan tahu aku tinggal mana. Siapa yang dah tahu, tapi dah kenal, dia kenal lah. Aku tinggal di Kuala Kubu Baru, Madrasah Darul Atiq. Apa makna Darul Atiq? Darul Atiq ni makna dia kampung yang merdeka. Sekolah kami ni ada anak yatim, ada orang susah, ada orang gila. Kami ada bela orang gila 8 orang. Mana tahu nanti tuan-tuan gila aku bela. Ada orang gila 8 orang, tuan-tuan, ya. Orang gila, aku tak takut dengan orang, tuan-tuan, sebab aku jaga orang gila. Aku basuh berak orang gila. Tanyalah anak aku. Aku suap nasi orang gila. Orang gila gigi kotor, aku gosok gigi dia. Kalau aku bohong, tuan-tuan tanya anak aku. Ya, ada 8 orang di sekolah kami. Ada orang tak siuman, orang gila. Bapak aku dulu dia jaga orang tak siuman. Bila bapak aku dah tak ada, bapak aku ni pengasas madrasah. Ya, bapak aku ni Tuan Guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Dia dah tak ada, dah meninggal dunia tahun 2011. Jadi bila dia tak ada, kami anak-anak yang menguruskan sekolah. Abang aku dah ada beradik yang lain, tuan-tuan, ya. Jadi sekolah kami ni ada anak yatim, ada anak luar nikah. Ada orang terbabit dengan zina, dia malu nak bela dekat kampung, nanti orang tahu anak-anak luar nikah, duduk di sekolah kami jaga. Dah besar, umur 12 tahun, umur 16 tahun, dah hafal Quran. Tuan-tuan, dah hafal Quran. Ya? Ada mu'alaf, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh telefon dekat aku, ada 8 orang. Umur 72. Pelajar-pelajar semua lebih kurang dalam 100 lebih. Tuan-tuan di sekolah kami belajar 2 sesi. Belajar hafal Quran dengan belajar kitab-kitab kuning. Ya, kitab Bahrul Mazi, kitab Darussamin, kitab Hikam, mula, ya, kitab Nahwu Saraf, mula, ya, di madrasah kami. Insya-Allah, kalau tuan-tuan ada lalu di Selangor, boleh singgah di madrasah kami. Masuk lalu jalan luar tu, masuk dalam 10 rantai sahaja. InsyaAllah. Jadi sebelum aku tutup, kami ada buat kasuri kijang. Kasuri kijang ni di antara minyak yang Nabi Muhammad SAW yang suka pakai. Tuan-tuan buka dalam hadis. Kasuri kijang ni, kalau sapu dekat sendi ni tuan-tuan hidup. Sedut. Dia menguatkan paru-paru, menguatkan minda, menguatkan hafalan. Dan kelebihan kasuri kijang menguatkan roh. Dan di antara jin, syaitan laknatullah tak suka minyak kasuri kijang. Nanti tuan-tuan ambil dekat luar, kalau tuan-tuan hidu tak suka, something wrong dalam tubuh. Kalau ada orang kena hysteria, anak nangis malam, senang, tuan sapu je, baca selawat, sapu kat muka dia. Ini kelebihan kasuri kijang, tuan-tuan, ya. Ada dekat luar. Boleh buat mandi. Kalau badan sakit, ambil air 1 baldi, letak 5-6 titik, tuan-tuan buat mandi untuk menguatkan sendi-sendi. Dan penyakit COVID. Sesiapa ada keluarga, ada kena penyakit COVID, tuan-tuan cari kasuri kijang yang asli. Ambil, sapu dekat sini, sendi tangan ni, bagi dia hudu. Sedut, kuat-kuat masuk dalaman. Ni kelebihan kasuri kijang. Ya, dah ramai dah kena COVID, tuan-tuan, dia buat pengobatan dengan minyak kasuri kijang. Masuk dalam air, 5-6 titik dalam baldi, buat mandi dan menguatkan sendi-sendi. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Boleh ambil, jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Tu je. Tak bayar, aku kejar, tuan-tuan. Ni ubat mata ruqyah air zam-zam. Air zam-zam asli. Dah diruqyahkan, dah dibaca surah Al-Fatihah 1000 kali. Tuan-tuan tengok sendiri, aku tak pakai cermin mata. Umur aku dah 50 tahun. Tuan-tuan, dah 50 tahun. Balik malam 4 pagi, 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 2 pagi. Setiap malam. Tuan-tuan, pergi ceramah, pergi berdakwah, buat kerja Nabi.
Inilah amalan aku, titik je dekat mata. Kami dah baca 1000 kali surah Al-Fatihah dan ayat-ayat Quran. Boleh buat pengubatan mata, rabun jauh, rabun dekat. Sakit telinga, titik je. Sakit hidung, titik je. Ada gatal, ada kayak, ada titik. Kami dah baca ayat-ayat Quran, ada dekat luar. Habatus sauda ada, madu lebah pun ada. Tuan-tuan boleh membeli sambil menderma untuk sekolah kami. Tuan-tuan, ya. Tu tabung sekolah, tuan-tuan boleh infak untuk madrasah kami. Mudah-mudahan kita dalam redha Allah, kita dalam keampunan Allah, dalam keampunan Allah. Jadi nak minta maaf dengan tuan-tuan, seada terkasar bahasa, ayat Quran ada salah, hadis ada tersilap, hukum Allah ada tersasar. Aku minta maaf banyak-banyak. Sebab kita ni bukan Nabi. Kita ni banyak salah. Yang tak salah ni tidak ada salahnya. Tidak ada salah ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja ujian yang datang kepada dia, apa saja perkataan orang kepada dia, pujian, cacian, hinaan, dia tetap dia tetap macam tu. Hati dia untuk Allah, hati dia untuk redha Allah, hati dia bukan untuk siapa-siapa. Ini orang yang benar memiliki iman seperti mana iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedih itu sifat manusia.